Ya. Kita nak terbang ke Sarawak. Naik belon. Naik belon. Okey. Kita nak ke Miri dan juga Kuching. Kita menyapa dulu tetamu kita inilah kita keluarga Malaysia kan. Ramai mereka berkelana di sana. Ada yang dari Alustar Kedah, ada yang dari Pasir Kelantan. Bagaimana perasaan mereka? Rindu tak di halaman kampung kan? Itulah, kampung halaman. Nak tanya, lawat Kelantan tu ada lagi dok? Kejap lagi kita test lah suara dia punya ni kan, sebutannya. Okey, kita terus saja bersama dengan Dr. Syamsul Kamariah Abdullah ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Dr. Syam. Assalamualaikum. Selamat pagi Dr. Syam. Assalamualaikum. Salam. Selamat hari Malaysia. Selamat Hari Malaysia. Okey, Dr. Syam berada di Miri sekarang ini kan? Ya, saya berada di Miri. Okey. Kita ada juga tetamu dari Kuching Sarawak, Puan Faridah Seman dan juga suami Muhammad Asri Ibrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Okey, kita nak tanya Dr. Syam dulu, Dr. Syam kan? Dr. Syam berasal dari Kedah. Katanya dah 20 tahun berada di sana. Jadi bagaimana sebenarnya Dr. Syam berada 20 tahun di Miri Sarawak dan katanya kajian-kajian pun melakukan bagaimana mengadaptasi diri di sana kan. Budayanya sebab kita tahu Sarawak ni budaya cukup banyak. Ya. Jadi bagaimana doktor? Okey, sebelum tu terima kasih Fazli dan Farihah dan juga tim Malaysia hari ini. Saya tak rasa dah 20 tahun saya berada di Miri ni. Saya baru dikejutkan oleh pihak pengurusan universiti yang saya dah 20 tahun mengajar dekat universiti. Okay. So, hari pertama saya bergerak ke Sarawak ni, hasrat saya ialah untuk melihat dengan lebih dekat mengenai budaya. Saya daripada Semenanjung, so saya nak mendalami budaya di Sarawak ni. So selama saya berada di Miri, dengan kerjaya saya sebagai seorang pensyarah, apa yang saya buat ialah niat saya ialah untuk mendekati masyarakat di pendalaman Sarawak. Itu yang pertama. Okay. Disebabkan oleh kerjaya saya yang sentiasa berada dalam bilik kuliah. So apa yang saya buat ialah saya juga menjalankan penyelidikan berkaitan dengan bagaimana penduduk di pedalaman menjalankan perniagaan mereka. So maknanya serampang dua mata. So secara tak langsung dari segi penyelidikan saya dan juga pembabituan saya mendekati masyarakat di Sarawak melalui program kemasyarakatan saya, maka di situlah saya mempelajari mengenai budaya masyarakat di Sarawak ni. Dan jatuh cinta. Ya, dah 20 tahun kat sini. Okay, walaupun saya tak berapa pandai nak kecek Sarawak. Sebab saya punya bahasa Kedah tu dia pekat, orang kata lekat tau, lekat. Ada lagi masa Kedah tu. Memang tak lari lah. Tak lari. Bagus tengok. Itulah dia. Okey, kita nak tanya pula kepada Cik Asri dan juga isterinya Puan Faridah ataupun mesra dipanggil Kak Dah. Kak Dah. Okey. Kak Dah dan juga Cik Asri dah 23 tahun meninggalkan Kelantan, terus terbang ke Sarawak. Nak tahulah apa sebenarnya yang menjadi keunikan yang ada dekat Kuching tu sampai berpuluh-puluh tahun berada di Kuching, dan macam saya sebut tadi, nak dengar balik. Kelantan. Lidah tu ada tak bunyi Kelantan sikit? Ke dah hilang dah? Silakan. Hebat. Silakan Kak Dah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kru MSI pada hari ini. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan izinnya saya dapat bersama dengan TV3 pada hari ini. Alhamdulillah. Dan untuk makluman, kecek Kelantan ke kecek bahasa? Nak dengar sikit kecek Kelantan. Dengar sikit kecek Kelantan. Ada lagi tak? Kecek Kelantan. Saya sebenarnya dihantar ke Sarawak pada tahun 1993. 28 tahun sudah berada di Sarawak. Dan saya tugaskan pengajar di SMK Muara Tuang selama 20 tahun. Kemudian berpindah ke SMK Matang 2
Kuching, Sarawak. Saya merasa gembira dan suka hati berada di Sarawak kerana itu penghargaan atau layanan masyarakat Sarawak kepada saya sekeluarga adalah sangat baik dan sempurna. Macam keluarga lah kan. Ketika berada di Sarawak ini ketika bersama dengan pelbagai guru yang pelbagai bangsa dan budaya dan agama, mereka musim perayaan. Musim perayaan mereka meraihkan kita bersama dengan mereka dan mereka sanggup membeli barang-barang baru untuk makanan untuk kita dan bekas makanan. Okey, Cik Asri, tadi kita dengar sikit dah kan, kita nak bila 23 tahun ni, bila kita dah berasimilasi di situ, kita nak dengar Kaedah Madah Sarawak sikit. Selera Kaedah Madah. Madah sikit. Cakap Sarawak ke? Ya. Sarawak. Ya, mana Sarawak? Boleh. Sebenarnya kami nang suka di situ. Samalah kedai daripada oleh suami kami tadi. Dapat layanan daripada orang Sarawak tu nang baik dengan kami. Dan semua sebenarnya anak kami 3 orang. 2 orang di situ dan seorang di Kelantan. Dan anak kami yang pertama dah bekerja di situ juga. Yang kedua Pinang dan yang ketiga di UPSI. Katanya ada menantu ke orang Sarawak? Kami pun yang kedua pun orang Sarawak juga, Tek. Saya nak tanya bila pasti faham, Tek. Faham. Berapa lama nak berasimilasi? Sebelum tu, ya Allah, Dr. Syam. Saya. Saya nak tanya Dr. Syam. Okey, Dr. Syam. Cakap dalam Sarawak. Soalan dalam Sarawak. Nanti dulu. Kau nak panik. Okey, kita tahu Kaedah Cik Asri, lepas tu Dr. Syam kan dah lebih daripada 20 tahun berada di sana. Macam mana bila kat sana tu kan, kalian dah jatuh cinta. Nak belajar bahasa Sarawak ni, saya rasa ini sangat unik bahasanya. Saya suka dengar dia punya intonasi cakap melaju kan. Berapa lama Dr. Syam betul-betul nak mendalami bahasa itu? Kalau cakap bahasa dah cakap bahasa Sarawak tu tak tahulah. Dr. Syam ni dari halus tak dah. Tak dok lah. Saya masih lagi belajar macam mana nak bercakap dalam bahasa Sarawak yang betul. Tapi kalau kawan-kawan saya yang di Sarawak ni, kalau dia bercakap dengan saya faham. Tapi bila saya nak olah balik tu, nak balas balik, dia akan masuk yang hak kedah-kedah semua kan, so dia tak jadi. Memang tak jadi. Itulah istimewanya Malaysia ni kan. Ada banyak bahasa. Tapi antara perkataan yang unik bagi Dr. Syam apa dia? Kalau bahasa Sarawak ni. Kami kita Sinun, semua tu all the big benda-benda yang perkataan yang asas tu, saya rasa yang tu yang kena pick up dululah. Sebab yang tu yang selalu digunakan. Sebab kalau kita kan, kita kat sini kan, tapi kami tu lain kan. Kami tu awak kah? Kami kita. Kalau dia kita. Kena tanya Kaedah ni Kaedah. Mana Kaedah? Okey. Ajar kami bahasa Arab, bahasa Arab. Allahu Akbar. Jauh tu bang. Bahasa Sarawak yang senanglah. Yang mudah. Nanti Dr. Syam pun boleh juga. Dr. Syam dah tera kami kita Sinun. Okey. Contohlah. Awak dari mana? Kita bahasa kita kan? Kita dari sini. Kita dari sini. Biarlah lebih kurang. Nampak tak? Kadang kita keliru. Belajar juga walaupun lama di sini. Masih adalah perkataan ataupun dialek yang sebab di sini lain Contohlah dulu Kaedah di Samarahan, bahasa dia agak berbeza sikit dengan Kuching. Dia ada dialek, banyak dialek. Banyak dialek. Tapi lebih kurang samalah. Tak adalah beza sangat. Baik. Tapi kita kena pandai lah, kena tahu. Baik. Sebab sekolah, contohnya di sekolah Kaedah sekarang, sekolah agama Matang 2 ni dia memiliki pelajar yang bukan daripada satu daerah. Sekolah tu sekolah apa orang kata? Pelbagai daerah.
pelbagai daerah. Yalah, banyak daerah kat sana kan. Kawalan sekolah kawalan. So pelajar-pelajar di situ banyak daripada daerah-daerah yang pelbagai. Jadi kita kena faham apa bahasa yang digunalah. Ya. Dan alhamdulillah setakat ni boleh faham lah. Alhamdulillah. Okey. Baik, kita masih bersama dengan Dr. Syam dan juga Puan Faridah serta suami Encik Asri. Seorang Dr. Syam berada di Miri, yang pasangan berada di Kuching, Sarawak. Betul. Dr. Syam merupakan pensyarah yang senior lah di Curtin University di Sarawak kan. Jadi bila kita tahu ada pengalaman 20 tahun mengajar di situ, doktor sendiri turun padang melihat bagaimana budaya dan buat kajian dan sebagainya. Bila kata dah 20 tahun, apa yang menyebabkan Dr. Syam merasa perkara yang salah satu daripada keunikan Sarawak yang pastinya berat hati nanti nak meninggalkan Sarawak? Okey, yang satu ni ialah dari masyarakat di Sarawak ni dia menghargai tau. Dia menghargai apa yang kita buat. Okey, saya nak satu contoh yang saya masih ingat sampai sekarang ni. Saya dijemput untuk memberi ceramah kepada pelajar-pelajar sekolah. Di satu tempat di Kuching, saya tak ingat nama tempat tu. Okay, so kita kena naik 4-wheel drive masuk dalam pergi dekat situ. So bila sampai dekat situ, bangunan dewan tu baru didirikan. Kayu tu baru didirikan. Lepas tu saya pun duk fikir macam mana nak bagi ceramah ya. So saya tanya ada tak segala bentuk projector ke untuk skrin apa semua. Skrin tu pun dia buat sendiri. Dia guna kain putih. Okay. So bila saya tengah bagi ceramah dekat pelajar-pelajar di situ, ibu bapa yang dekat tepi tu dia masak. Dia masak. Maknanya kan dia meraihkan tetamu tu luar biasa. Dia makan apa semua sekali semua dekat. Betul. Jadi saya sayu sebab diraikan. Ya. Walaupun dia tak bagi tahu, tapi you boleh rasa dari segi dia masak, dia letak makanan, dia bagi dekat. Semuanya ada kebersamaan lah kan, membuat apa saja aktiviti. Okey, sedikitlah saya nak tanya kepada Cik Asri dan juga Kak Dah. Okey Kak Dah, apa yang boleh kita belajar melalui daripada orang Sarawak dan mungkin ada kata-kata daripada kalian berdua? Silakan. Cikgu, anda diberi masa 30 saat. Ya, silakan. Tak buka. Okey. Tak buka mic. Mic tak buka. Kak Dah. Selama 28 tahun saya di Sarawak ni, sama macam yang diberitahu oleh Dr. Syam tadi, terlalu banyak yang saya dapat pelajari bersama dengan suami dan keluarga di sini. Semua orang-orang Sarawak di sini terlalu baik dengan kami. Mereka menghargai dan menghormati kami sebagai istilahnya orang luar lah, orang lasing di sini. Mereka tidak pernah menghormati tetamu kan. Apa sahaja yang mereka buat. Terutama sebab kami berdua ni guru. Sekolah lama dulu ada pelbagai kepelbagaian tu yang diraikan di sana kan. Baik. Ya, bila cakap pasal Sarawak ni teringin sangat nak pergi Sarawak ni. Okey. Puan Faridah, Cik Asri, Dr. Syam, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian kalian. Kita doakan semoga sejahtera jalanan di sana, insya-Allah. Jaga diri, nanti balik di Semenanjung nanti kita jumpa ya. Ya, jumpa. Tapi bawa buah dabai ya, buah dabai. Saya nak buah dabai. Okey, terima kasih kalian berdua. Nanti saya belanja manuk nanti. Okey. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum. Begitu dia. Baik, bagaimana mereka kan meraihkan tetamu orang luar tu, tapi akhirnya menjadi satu keluarga.